Baik. Dan setengah daripada orang yang sufi yang terpedaya, sebahagian daripada golongan ahli sufi, orang yang menghayati tasawuf tapi terpedaya, iaitu orang yang belajar ilmu hakikat. Dia belajar ilmu hakikat yang batin, yang tinggi-tinggi. Ilmu hakikat tu, hakikat ni seperti martabat 7. Antara yang martabat 7 ni, dalam kitab ni pun ada ni, dalam kitab Sairul Salikin ni, bahagian depan tu dijelaskan juga tentang martabat 7 sikit. Ada. Jadi martabat 7 ni, yang ni martabat ketuhanan lah. Itu agak mendalam bahasan dia tentang martabat hadiyah, wahdah, wahidiyah, tentang alam arwah, alam misal dan sebagainya. Itu merupakan bahasan-bahasan martabat 7. Jadi dalam ilmu tasawuf itu dianggap bahasanya agak tinggi lah sikit, dan tidak ditutup bagi orang awam, orang mani mengaji benda tu, kecuali orang yang belajar khusus benda tu. Bolehlah. Jadi dia mengaji ilmu hakikat yang batin ni, yang tinggi-tinggi. Dan barang yang ta'aluk dengan dia, yakni perkara-perkara yang berkait dengan martabat 7 tu, padahal ia tiada belajar ilmu syariat, tapi dia tak belajar ilmu tentang syariat, yakni tentang akidah, usuluddin yang patut menjadi pegangan dia. Dia tak belajar ilmu fiqh, cara nak beramal, nak bersolat, nak beribadah. Dia tak belajar. Ia hanya belajar bab hakikat batin saja. Ini juga kata Syekh Ibn Atta termasuk dari kalangan ahli sufi yang tertipu. Tiada belajar ilmu syariat, yakni ilmu usuluddin tentang akidah. Dia tak belajar asas-asas, paling tidak asas-asasnya. Dan ilmu fiqh, paling tidak cara nak buat ibadah. Jadi dia tak belajar ilmu tu. Syariat yang zahir ni, ilmu akidah, ilmu fiqh dia tak belajar, tapi dia belajar semata-mata ilmu hakikat yang batin, yang tinggi-tinggi. Ini juga kata Syekh termasuk kelompok orang yang terpedaya. Ada juga kita tengok dalam masyarakat kita ni hak mengaji begini, mengaji ilmu kitab-kitab hakikat yang tinggi, mengaji pula tu bukan siang-siang, tengah-tengah malam pukul 2 pagi. Siang-siang tak boleh nak mengajar ilmu tu. Pukul setengah tu pula dah lah lewat malam, pukul 2, pukul 3 pagi tak boleh buka lapu. Tak boleh buka lapu, tak mari. Tak tahulah benda mari tu macam-macam lah. Jadi kita banyaklah dengar-dengar gini-gini ni, hak jenis mengaji pukul 2, pukul 3 malam tu, main dak buka lapu lah, itulah, inilah. Jadi banyak watak-watak seperti itu tu, banyak jenis ginilah ilmu hakikat yang batin ni. Tapi kalau dia mengaji benda tu, kalau ada sandaran, ada rujukan, ada asas, kemudian dia mengaji ilmu syariat yang zahir, ilmu usul dan fiqh, tak ada masalah lah. Tapi takut dia mengaji ilmu tu saja, kemudian dia tinggal ilmu syariat yang zahir ni. Lebih-lebih lagi ilmu yang ngaji tu, ilmu tak ada asas, tak ada sandaran. Ilmu tasawuf, dia tinggi mana pun, dia ada dasar, dia ada sandaran dia. Martabat 7 tinggi mana pun, dia ada dalil dia, dia ada rujukan dia. Hal ini jadi tak ada dalil ni kita bimbang. Baik, seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Artinya, dan barang siapa belajar ilmu tasawuf, maksud ilmu tasawuf ni ilmu hakikat yang batin lah, yakni ilmu tasawuf yang membicarakan akan ilmu hakikat, yakni tentang takdir Allah, tentang rahsia perbuatan Allah. Dia ngaji hakikat batin-batin tu. Dan tiada ia belajar ilmu fiqh, tidak belajar ilmu syariat. Fiqh di sini maksudnya ilmu syariat,
iaitu ilmu akidah yang patut menjadi pegangan kepercayaan dia, ataupun ilmu fiqh dengan mana ilmu fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam, ibadah dan sebagainya, itu tidak mengaji. Tapi ia mengaji tentang ilmu tasawuf, yakni ilmu tasawuf tentang hakikat yang batin yang tinggi-tinggi. Dan tiada ia belajar ilmu usuluddin. Baik, kalau macam ni sesungguhnya jadi ia zindik. Dia jadi zindik. Zindik ni apa benda? Iaitu dia tolak akhir sekali syariat tak ada pada dia. Semata-mata hakikat semuanya takdir Allah. Atas kehendak dia belaka. Zahir syariat ni tak ada. Kewajipan agama tak ada. Dia akan jadi gitu ke dia. Jadi seperti itu dinamakan zindik. Sebab apa dia dinamakan zindik? Sebab dia menafikan syariat yang zahir. Dia hanya ambil hakikat yang batin. Padahal dua-dua itu, syariat yang zahir, hakikat yang batin, daripada Allah semuanya. Daripada Al-Quran, daripada hadis. Ini yang ambil separuh.